Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni kita relax je. Saya nak kongsi cara macam mana saya masak udang sambal ataupun udang sos. Yang ni untuk beginner lah. Jadi saya akan bagi tahu cara step by step. Jadi satu-satulah saya akan kongsi apa yang saya tahu. Jadi sebelum kita masak ni, kita kena tabur dulu kunyit dalam 1 ke 2 sudu macam tu. Yang ni untuk udang 9 ekor udang. Jadi saya letak 1,5 sudu lah, atau letak 1 sudu pun boleh. So kalau banyak sangat nanti dia pahit. So lepas kita gaul tu, kita guna sudu supaya tangan tak kotor macam tu. Yang ni tips dia, kita kena panaskan minyak dulu. Pastikan minyak tu panas sebelum menggoreng. Jadi kita jangan letak banyak sangat lah. Letak dalam, tak pernah lah letak banyak macam ni je. Lepas tu kalau kita tengok minyak ni dah panas, selalunya dia akan keluar buih-buih kecil tu. Maksudnya dia dah mula panas lah. Okey, bila minyak dah panas, kita boleh masukkan udang tu tadi. Jadi tips dia supaya udang tu tak minyak tu tak macam meletup kecil-kecil. Meletup kecil-kecil, kita kecilkan api dulu sebelum kita masukkan udang. Yang penting jangan baling dalam kuali tu, hancur nanti. Dan kemudian kita kena letak slow-slow lah. Api tu kena kecil sikit. Bila api tu kecil, jadi dia tak melecik. Jadi kita pun tak ada kecederaan yang berlaku di situ. Yang ni kita goreng, jangan sampai masak sangat, kira setengah masak lah. Yang penting dia dah bertukar warna. Jadi dari warna mentah tu pergi ke warna masak lah, merah-merah, orange sikit. Dalam masak tu dalam 1 ke 2 minit macam tu, 3 minit, bergantung kepada api lah. Bila kita dah letak ni, baru kita goreng macam biasa. Just balik-balikkan dia je sampai warna dia berubah. Okey, dah dengar ASMR tadi, ASMR. Jadi sekarang ni kita nak biarkan dia sampai masak lah. Bila dah masak, kita boleh alihkan dia ke tempat yang lain. Dia ada banyak tips nak masak ni, tapi yang ni kira yang paling simple and step by step lah saya buat. Dan satu lagi, selalunya saya kalau masak udang, saya jarang nak buang kepala dia. Jadi sebab kalau kita buang dia jadi macam tak ada rasa manis-manis. So selalunya akan biarkan sajalah, tak kira buat sup ataupun goreng. Ada banyak lagi menu-menu yang saya masak. Ada ASMR, ada whole eco shop juga dalam video saya, boleh tengok lah. And then minyak ni kita guna 1 kuali je. Lepas ni kita bagikan minyak ni kepada 2. Dan ni pula berapa banyak bawang yang saya guna. Saya suka guna bawang merah sebab dia rasa lagi sedap. Bawang merah ni dalam 7 biji. And then bawang putih tu dalam 1 ulas lah. Depend banyak mana kita nak guna bawang. Yang paling bagusnya kalau kita nak guna buat ni, kita blender lagi bagus. Jadi bila blender, bawang tu susah nak hangus. Tapi saya ni ada malas sikit, saya just cincang-cincang je kecil-kecil. Jadi minyak ni tadi dah dibagi 2 sebelum saya letak bawang tu lah. Selain daripada cincang, kita boleh juga guna chopper, tapi better guna blender lah ataupun lesung batu. And then lepas tu kita panaskan minyak macam biasa. Yang ni yang saya dah cincang dia, saya cincang macam ni lah, guna pisau yang tajam sikit. Lepas tu kita masukkan macam biasa, kecilkan api, pastikan api tu kecil. Dan kemudian kita bagi separuh masak lah. Janganlah sampai hangus, sebab kalau hangus nanti udang tu rasa pahit. Sebab tu orang selalu blender, tapi kita buat senang-senang je. Lepas tu bila dah rasa dia macam naik bau sikit, kita terus kecilkan api. Jangan sampai dia hangus, sebab kalau api besar dia cepat hangus dan bawang tu cepat pahit.
Okey, dan kemudian kita boleh masukkan cili kisar atau cili kering yang dah di blender. Kalau tak nak guna cili kering, kita boleh guna cili boh. Saya guna dalam 3 ke 4 sudu cili boh, atau guna cili kering yang dah di blender pun boleh. Dan kemudian saya masukkan sos tomato dalam 3 sudu dan sos cili dalam 2 sudu. Tu bergantung lah. Yang penting time ni api kena kecil, yang kita kena gaulkan betul-betul bawang dengan sos tu sampai sebati. Yang ni video ni saya buat slow and steady untuk yang baru mula-mula belajar nak masak. And kalau rasa masak tu susah, dia ada banyak cara kita boleh buat. Dan yang ni adalah yang paling simple lah. Nak guna sos sahaja pun boleh. Dan kemudian untuk ni kita kena bagi dia masak dulu. Ada juga orang boleh masukkan dan masukkan air supaya dia tak hangus. Sebab bila kita masak ni, air dia cepat kering dan dia cepat hangus dan melekat. Jadi kita masukkan air dalam setengah cawan macam tu. Bergantung jugalah. Kalau kita nak banyak kuah, kita letak air banyak. Kalau tak nak banyak kuah, letak air sikit. Yang penting kalau tak nak banyak kuah, kita kena masak sekejap je lah, sebab dia cepat hangus nanti. Dan lepas tu bila dah shimmer macam ni, and then kita boleh masukkan apa-apa perasa yang kita nak lah. Nak masukkan time ni pun boleh, ataupun nak masukkan udang dulu pun boleh. Tu tak ada masalah, bergantung pada cita rasa masing-masing. Yang ni terus kita masukkan udang tu tadi. Dan lepas kita masukkan udang tu, kita gaul sampai sebati. Pastikan semua udang tu kena dengan kuah tu lah. Dan kalau rasa kuah tu dah nak hangus, letak lagi air. Jangan takut, eksperimen je. Lepas tu time ni bila dia semua dah sebati, dah digaul macam tu, kita boleh masukkan dalam 2 sudu gula pasir. Kalau tak nak guna gula pasir, boleh guna gula perang. And then kemudian masukkan garam dalam setengah sudu atau 1 sudu. Lepas tu boleh masuk ajinomoto, tapi saya tak recommend masuk ajinomoto lah. Just letak garam dengan gula. And then kalau kita rasa tak cukup rasa, kita boleh letakkan sedikit Maggi cukup rasa, barulah dia rasa macam tu. Dan kemudian kita boleh gaul sampailah dia sebati. Time ni kita boleh ikut cita rasa kita lah. Kita gaul dan rasa, gaul dan rasa. Dia tak perlu lama sangat, sampai 10 minit ke 15 minit. Kalau dalam 5 minit macam tu je dah boleh masak. Yang penting api tu kena jaga. Ini gaul je sampai warna dia cantik. Ikut rasa kita sampai kita rasa dah sedap. Kita dah boleh ambil dia letak dalam mangkuk dan makan macam tu. Kalau masih ada kurang rasa, jangan tambah garam banyak sangat, boleh letak secukup rasa. Kalau nak tambah sos tiram pun boleh, ada juga orang letak sos tiram dalam ni. Dan kalau nak tambah kuah, boleh tambah air lagi. So ni bergantung pada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak kuah, nak dia pekat macam sambal, kita kurangkan air. Kalau nak dia berkuah, kita tambah air. Yang penting kena rajin gaul dan jangan biarkan dia keseorangan, kesepian bagaikan dirimu gitu. Mesti ada, selalu dikacau-kacau, barulah dia bahagia. Dan kita rasa kalau dia dah okey, kita boleh transfer dalam mangkuk dan boleh makan. Itu je lah resepinya, tak ada rasa sangat pun. Yang penting ada banyak lagi resepi lain. Resepi kek batik, resepi biskut Nestem, ada whole eco shop, ada banyak lagi dekat dalam saya punya playlist. So kalau suka boleh like, subscribe dan komen. Itu saja, semoga resepi ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum, bye bye.